akan banyak bertaaruf, kita akan banyak berjumpa saudara sama Islam yang macam-macam, yang hebat. Saya jumpa dengan chef terkenal, saya tak payah sebut nama dia, naik bas dengan saya, duduk tepi saya sembang. Chef terkenal lah, tak usah cerita lah kan. Dia pergi sana. Cuma dia tu oleh kerana dia ada duit sikit, sampai di Mekah duduk sebilik dengan saya sembang apa semua. Okey lah. Tiba-tiba hilang. Rupanya dia bayar setakat 12,000 tu, dia cari hotel lain. Dia mampu bayar semalam 1,000, tak ada masalah. Berapa malam ya dia sampai di Mekah, kita nak pisah kan. Pilah katalah dalam 25 malam baru 25,000. Sap-sap sui bagi dia. Kan? Kita kadang-kadang sikit pun berkira kan. Dia tapi dia hilang. Dekat nak balik baru dia jumpa, dia mai balik. Saya senyum tengok dia. Datuk tidur, dia kata, Datuk tidur mana? Dia gelak kat saya, Kepala Ustaz dia kan. Jadi itu kan. Tuan-tuan pun esok macam itulah kan. Tuan-tuan ada duit banyak. Tengok-tengok bilik semalam 2,000. Allah, tuan-tuan ada duit dalam bank pun 1 juta, 2 juta. Heran apa? Contohnya kan. Baik, seterusnya yang ketujuh, gambaran kematian dan akhirat. Saya kata tadi kan, bagaimana saya cerita kat tuan-tuan, kita kena faham gambaran di padang mahsyar di akhirat nanti. Yang ke-8, melawan nafsu. Situ tuan-tuan kena usaha melawan nafsu nak macam-macam. Sebab itu duduk di bumi Arafah, waktu kita berdoa, bermunajat pada Allah, saya kata, ada juga yang masih ikut style di sini. Dia tak bersedia sungguh. Macam mana? Mereka duduk lepak sambil makan Maggi, saya lalu mereka duduk sembang. Selak kain, tarik kain sampai nampak lutut apa semua. Saya kata, saya tengok, saya senyum. Ustaz. Saya kata tutup sikit. Oh ya, sorry Ustaz, sorry. Sorry Ustaz? Pasal apa sorry Ustaz? Sorry ya Allah. Bukan berdosa dengan aku bukan ada apa-apa pun. Saya tolong tegur ya. Tapi dia selak kain pun semua, selak kain ihram lah. Selak kain ihram sembang. Sembang cerita kampung semua. Ni hang nak cerita kampung. Nanti duduk di Mekah kat kedai kopi kat sembang kampung. Ni bumi Arafah ni waktu dan masa hang nak bermunajat pada Allah. Tapi dia tak reti juga. Pasal apa? Pasal dia tak cukup persediaan. Dia kurang faham. Sebab itu kena faham sungguh ni. Nak jadi duyufur rahman ni kena faham. Sebab itu saya kata tadi yang tak bersedia tu dia tak mau pi. Tak mau pi sebab dia takut. Pergi sana itu nak kena jadi orang baik. Bukan nak kena bukan saja nak kena jadi orang baik, nak kena jadi orang yang diredai Allah. Jadi tapi dia dah bercita-cita dah balik nanti nak buat jahat lagi, sebab itu dia tak mau pergi Mekah. Jadi tuan-tuan di sini ni jangan pula bercita-cita nanti aku kalau pergi Mekah pun balik nanti aku nak buat jahat lagi. Aku nak makan rasuah lagi. Oh no. Tolak pergi habis semua dah. Tak ada dah. Kan? Tak ada dah. Tuan-tuan tak ada, aku nak main judi lagi. No. Baik. Yang ke-9 fadilat. Tahu dah kelebihan yang banyak. Dan yang ke-10 mengabdikan diri kepada Allah. Baik. Peserta khusus tekun belajar. Jadi hadir kursus haji adalah bukti pengorbanan dan jihad untuk mempertingkatkan ilmu yang saya sebut tadi. Ya, tak payah saya cerita panjang-panjang. Baik. Adab sebelum menunaikan ibadat haji. Pertama sekali kena ikhlas, saya kata tadi. Niat yang ikhlas nakkan keredaan Allah. Kalau tuan-tuan mari kursus takat nak tahu macam mana nak pergi haji, kan? Tak ada betul-betul tuan-tuan nakkan sebagai hamba yang diredai Allah, dapat pengampunan Allah, berat tuan-tuan. Pergi sana itulah yang akan lahir cacat merba dan macam-macam. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan? Saya cerita dah minggu lepas saya sebut lagi sekali. Kenapa? Ni, kita duduk, macam kami duduk di Hotel Janadriah, 750 meter. 5 minit lagi nak azan, kita dah siap, turun nak pergi masjid. Kita dah setting time. 5 minit lagi, kita turun dan tengah perjalanan azan, kita sampai masjid, kita dah sembahyang sunat, sembahyang fardu dan sebagainya. 5 minit lagi nak sembahyang, dia pun kendong baju, nak pergi basuh baju. Artinya, saya kata, bang, mana basuh baju? Basuh baju, Ustaz. Maknanya, elok kau bola je kau kena azan. Allah, azan. Yang kau nak pergi tak masjid? Confirm tak pergi masjid. Tak mau pergi masjid. 100,000 kali ganda setiap kali sembahyang tak mau pergi masjid. Hang faham ke tak faham? Hang sedap ke tak sedap? Hang reti ke tak reti? Tapi kita tak kata lagi tu.
Tapi kita latih. Allahu Akbar. Jadi Allah tak bagi dia sedar. Allah tak bagi dia faham. Ataupun dia faham, tapi syaitan menguasai dia. Jadi tak payah pergilah. Bukan. Hang dapat pergi sekali pun masjid jadilah 100,000 kali ganda. Okey dah tu. Orang lihat tak pergi lagi teruk. Mereka berapa pergi masjid? 27 yang hang sekali pergi 100,000 kali ganda. 2 hari sekali udahlah pergi masjid. Ataupun maghrib pergi udahlah. Pasal apa? Pasal di sini pun dia jenis hari Jumaat dia pergi masjid. Baik itu orang lelaki-lelaki kena bersedia, kena rajin pergi masjid. Bukan hari Jumaat dia nak pergi masjid. Kan? Hari lain dah kena bawa diri pergi masjid. Boleh kata gitu? Tak boleh, tak payah. Saya memang kata gitu kan. Kalau nak pergi haji, kat Jumaat dia pergi, berat tuan-tuan, berat. Tuan-tuan baik. Maka niat yang ikhlas mencari keredaan Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tahu dah surah Al-Bayyinah kita baca selalu ya. Padahal mereka tidak diperingatkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tepat teguh di atas tasyhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang sebenar. Wazalika dinul qayyimah. Itulah agama yang sebenar. Sembahyang jaga, zakat jaga, rukun Islam semua jaga. Itulah Islam yang sebenar. Tapi bila orang kata dia tak Islam, marah. Sembahyang sekali-sekala. Itu tak boleh din kan. Dia kena faham. Kalau dia nak pergi haji ni sembahyang mesti penuh. Kalau nak pergi haji sembahyang pun tak penuh. Berat berat Baik. Adab sebelum menunaikan ibadah haji. Pertama, niat yang ikhlas mencari keredaan Allah. Pergi haji ni bukan nak tunjuk kat siapa-siapa. Bukan nak dapat title haji. No. Orang panggil tak panggil haji tak kisah. Tak kisah. Ni dak nak dapat title haji. Ada orang tuan-tuan. Ada orang. Dia ada pangkat sikit. Tak payah saya sebut siapa. Dia pangkat sikit. Tiba-tiba lepas dia balik haji, orang tak panggil dia haji. Orang dah terpesa panggil nama dia, tak panggil dia haji. Tak jawab pun. Tak jawab pun. Encik Arif. Ini jadi contoh. Tak ada kaitan dengan nama sini ya. Dia kena pula kata. Tak kata kat saya dah. Encik Arif. Tuan Haji Arif. Oh ya, saya apa khabar? Apa-apa hal? Apa cerita ni? Hampir nak dapat haji lah. Orang panggil haji ke tak panggil haji, pulang lah. Macam saya orang nak panggil haji, tak panggil haji, pulang lah. Tuan Haji. Orang panggil Ustaz Fadli. Orang panggil Fadli. Tak ada masalah. Panggil. Ustaz orang panggil. Tak ada masalah. Kan? Ni tak kalihu tuan-tuan. Berat. Kan? Dan yang terkejut lagi saya dengar, apa dia jawab? Ingat saya pergi haji ni sikit-sikit belanja. Saya habis berapa belas ribu. Astaghfirullahalazim. Macam-macam manusia. Bagi saya, kalau cakap lagi tu memang tak betul ya. Tak betul ya. Memanglah pergi masjid pun pergi juga. Saya kata hari Jumaat pergilah ataupun macam itulah. Tapi kalau orang yang rajin beribadat, orang yang faham, orang yang istiqamah beribadat, dia tak heran nak panggil, tak panggil lentang. Aku pi bukan nak dapat pas nak suruh hangpa panggil aku haji. Aku pi sebab wa'timul hajja wal umrata lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Itu sebabnya aku pi. Bukan pasal nak dapat title pangkat. Yang ketiga, perbelanjaan yang halal. Kena ingat tu. Yang kedua, bertaubat bersungguh-sungguh, taubatan nasuha. Kena taubat sungguh-sungguh tuan-tuan. Yang segala dosa yang dah lalu-lalu tu. Kalau ada berkait dengan orang settle kan, ada pau tanah orang bagi balik, ada ambil duit orang bagi balik. Nak pergi haji ni, jangan. Tuan-tuan jangan main-main. Kan? Oh jangan. Settlekan balik. Ada bergaduh dengan siapa-siapa, pergi balik. Pastikan tidak ada pergaduhan, tidak ada pertengkaran. Berkali dengan dia beradik, settlekan balik, cari jalan penyelesaian. La yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga siapa yang memutuskan rahim.
Mana yang memutuskan tali silaturahim, berkeli dengan adik-beradik. Pasal apa? Pasal tanah tanah kebun. Mak bagi kat adik. Jadi kita marah kat mak tu, dengan mak pun tak bercakap, dengan adik pun tak bercakap. Baliklah. Udahlah tu. Harta tu sementara ya. Pilah bercakap balik, pergi jumpa balik, berbaik balik, lantaklah. Tak ada hebat, tak ada kaya tak mana pun takat tanah satu ekar. Nak dibanding dengan kita nak kena masuk dalam neraka pasal tak bercakap. Dia ambil tanah cara tak betul, dia tanggunglah. Lantak ke dia. Yang kita tu cari pasal pergi tempah diri masuk neraka. Nak buat apa? Kan? Habis. Kalau nak pergi haji, settle balik. Berkali dengan adik-beradik, berkali dengan orang semua, pergi buat baik balik. Udahlah itu. Dosa ha? Allahu Akbar. Lari pula dah, tertekan. Oi, lari teruknya, lari jauh-jauh. Okey. Perbelanjaan yang halal. Pastikan. Yang keempat, membawa bekalan dan perbelanjaan yang cukup. Sebab manis tata'ah ni kena cukup. Jangan pi sampai sana esok tak cukup. Ataupun tinggal anak-anak di rumah, tinggal nak pi haji. Anak masih kecil lagi. Ada umur 14 tahun, ada 12 tahun. Makan apa semua tak tinggal. Anak-anak macam mana? Tawakkaltu ala Allah. Saya cukup tak setuju lah gitu. Pergi mana ni? Kami nak pergi gash. Kami nak pergi ni. Oh, tablik. Bini kan? Tu anak bini macam mana? Tawakkaltu ala Allah. Jawab kepala otak hang. Tu jawab dia. Sorry tuan-tuan. Saya kasar sikit. Mana boleh gitu? Hang tinggal semua cukup baru tawakkaltu ala Allah. Ni apa pun tak ada. Bini terpaksa pergi pinjam hutang sana beras. Apa cerita ni? Hampir berdakwah. Apa tak faham sebenarnya. Itu tak faham. Sorry tu say. Aduh. Kan? Kelima, mencari teman bertujuan saling ingat, mengingati dan membantu. Cari kawan-kawan yang baik-baik. Yang keenam, banyakkan doa dan zikir dalam kehidupan seharian. Ni daripada lah ni dah kena banyak doa dah. Banyak doa. Kan? Supaya tuan-tuan dipanggil, diterima. Jangan marah esok. Sampai masa, hang daftar sama aku. Macam mana hang dapat, aku tak dapat? Malah duk pergi nyumpah, marah, tabung haji dan sebagainya. Terus doa. Adalah sebab-sebabnya kita tahu. Berapa ramai orang kita kata, saya kalau ikut jodoh tahun depan. Tengok tahun depan tak dapat. Mula duk berampuh ya. Doa, minta. Doa pada Allah. Yang ketujuh, membuat wasiat. Nak pergi tu buat wasiat. Duk rasa-rasa. Mana tahu pergi kod dah tak balik. Kena bersedia. Kod pergi tak balik dah. Kita kena faham. Yang ke-8, memohon dan memberi kemaafan serta berlapang dada dengan semua orang. Biarlah pergi jumpa semua orang, salam, yang mana ada balas dulu. Orang tu tak mau bercakap dengan kita, lantak ke dia. Kita pergi tegur, Assalamualaikum, orang tu buat tak tahu, tak apa. Kita dah lepas dah. Kalau kita ada hutang ni, kita bayar hutang dia semua. Lepas tu kita salam dia semua, apa semua. Minta maaf lah apa semua. Dia nak marah kita, lantak dah. Kita dah selesai. Okey. Yang ke-9, menyuci hati dengan sifat-sifat mahmudah. Sifat terpuji. Yang ni nak kena faham. Lagi kita tengok ada lagi. Yang ke-10, istiqamah, bersungguh-sungguh mempelajari kaifiat mengerjakan haji. Ni bersungguh-sungguh mari kursus haji. Pasal apa? Nak tahu kaifiat atau cara mengerjakan haji yang betul. Nak faham sungguh-sungguh. Jangan pergi sana macam saya kata tadi tak tahu. Sampai-sampai sana pasal bab sunat yang wajib, sunat pun tak faham. Duk main tengok orang. Tengok. Oh, ni orang daripada mana ni, daripada ni tak pakai stokin pun. Yang perempuan tengok kan. Tak apa ya, ustaz kata wajib stokin. Gimana? Dia tak tahu yang dia tu mazhab Syafi'i. Kita punya pegangan macam mana? Depa mazhab Maliki lain. Jangan kita ikut orang. Tapi jadi semua kena dengan ilmu, kena faham yang kita tu adalah berpahaman dengan berpegang i'tiqad mazhab Syafi'i. Syafi'i lah. Jangan duk kacau orang mazhab Maliki lentak ke dia. Tu nak kena faham tu. Yang kena faham. Ni tak pun nak faham. Tu susah. Sebab itu kita kena mengaji, kena bagi faham. Baik. Penyucian jiwa. Ini penting tuan-tuan. Nombor 1, akidah yang jelas dan sahih serta pelaksanaan syariah yang tepat. Akidah mesti sahih. Jangan akidah masih tak sahih lagi. Akidah sahih macam mana? Kita kena mempunyai satu pegangan i'tiqad yang sahih.
Dia banyak bila yang akidah yang sahih tu, dia tak ada lagi ada kepercayaan khurafat, syirik dan sebagainya. Tak ada. Ini nak pergi Mekah lagi, ada lagi kepercayaan khurafat, banyak lagi yang dia beramal. Tolong tinggalkan. Bertaubat, minta ampun dengan Tuhan segala amalan syirik. Nak pergi Mekah ni, kepercayaan dia sikit-sikit tak bomo, sikit tak bomo. Tak bomo tu bagus dia. Dia ada apa buat jadi dia ada ni dia ada apa pula. Tok Mo tu pun berdamping dengan setan. Yang kita duk percaya kaya habis syirik. Itu nak pergi minta labbaik Allahumma labbaik. Tuhan kata hang i'tiqad pun syirik lagi. Apa syirik? Dengan aku pun hang sembah, setan pun hang sembah. Pastikan akidah yang jelas. Tak ada. Masjid pergi juga. Dia pergi masjid. Maghrib pergi masjid. Isyak pergi masjid. Balik lepas isyak. Lagi perasak kemian belakang rumah. Wahai mambang di awan, mambang. Al-Hotak dia. Apa cerita hang ni? Tak, ini lain Ustaz. Semayang dia lain. Hai. Dengan Allah pun hang mengaku sebagai yang memberi bekas. Dengan syaitan pun hang mengaku memberi bekas. Apa cerita ni? Jadi kena faham. Akidah kena mengaji lah sikit. Ni akidah pun tak berapa mengaji. Kan? Mai kursus haji. Lepas tu dia pening. Apa Ustaz dia cerita ni? Pening lagi. Akidah dia pun cacau merbah. Syaitan pun dia sembah lagi. Kita kena faham akidah yang sahih ni tuan-tuan. Walak pimpinan kita kena bagi ke orang Islam. Ni kita nak pergi Mekah. Kan? Kepercayaan kita masih kita yakin orang kafir lagi baik daripada orang Islam. Apa cerita ni? Yang kedua, menguasai ilmu dan kefahaman Islam. Kena ada ilmu, kena faham Islam. Tuan-tuan. Yang ketiga, tunaikan solat fardu 5 waktu. Kenalah. Sembahyang 5 waktu. Jangan sembahyang ikut suka aku. Subuh pukul 8. Apa cerita ni? Subuh pukul 8. Zuhur pukul 6. Pasal apa subuh pukul 6? Dah pergi kebun tak dan nak sembahyang zuhur jadi saya qada lah. Qada bukan boleh suka hati. Dia qada ni kalau kita tertidur memang tak upaya lah. Ni pasal alasan kerja hang qada sembahyang. Tak boleh. Siapa ajar agama mana? Apa nak tanya ustaz mana ajar hal tu? Banyak benda yang kita cipta sendiri. Yang kita buat sendiri. Jadi kena faham sungguh ni. Banyak kena faham sungguh. Baik, yang keempat, amalkan tuntutan sunat. Qiyamul lail, sunat taubat, sembahyang sunat taubat. Dah belajar banyak bersedekah, banyak berdoa, berzikir, banyak amal kebajikan, banyak baca Quran. Kena buatlah. Itu sebagai orang yang soleh. Tuan-tuan. Yang kelima, elakkan gurau senda yang melampau dan percakapan yang sia-sia lara. Korang dah. Duk merapu lebih-lebih tu korang dah sikit. Korang sikit lah. Nak pergi haji pun. Ni orang kata haji caca merba susah pula. Itu saya kata tadi. Bila kita duk banyak merapu, banyak duk buat lara, pergi sana, duduk di bumi Arafah. Orang tak munajat, kita duduk sembang lara lagi. Aku dulu masa di kampung. Dia cerita di kampung dia. Kami dulu lawan berenang kat sungai tu. Aku sentiasa aku menang. Ni situ pun nak dia lagi. Dengan riaknya, dengan cerita ni. Orang lu semua duk tunggu saat ketika bermunajat. Kepada Allah, matahari hampir jatuh di hari Arafah, bermunajat, minta tak henti-henti kepada Allah. Hang duk pergi sembang sana sambil makan Maggi. Makan Maggi tak apalah, makanlah. Duk pergi sembang cerita apa semua henti lah. Saya majak masa lagi balik di Malaysia tu pergi ajak member minum-minum sembang lah. Pasal apa? Pasal ni lah. Penyucian jiwa dia tak buat sebelum dia pergi haji. Allahu Akbar. Contohi sifat terpuji. Sebanyak sifat terpuji. Taubat nasuha, ingat Allah, amanah, sabar, syukur, ikhlas.
Banyak lagi sifat terpuji. Saya laju sikit tuan-tuan, sebab kita akan berhenti pukul 10. Contoh sifat tercela. Jangan dok buat dah sifat tercela. Apa dia? Lupa Allah. Kita kena banyak ingat Allah. Sembang jadi apa-apa, jatuh sikit, Allahu Akbar. Dia jatuh. Kena dia tengok hebat-hebat. Subhanallah. Nampak? Dia orang yang mengaji tauhid. Baru dulu tengok. Dia sembang ya. Dia apa-apa jadi. Kena bila ada musibah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dapat satu nikmat, alhamdulillah. Orang tanya dia, "Weh, anak hang berjaya semua." Alhamdulillah. Itu semua Allah bagi. Tapi kalau sembang, anak hang semua berjaya. Tengoklah siapa bapak dia. Aku anak aku mana ada lara macam anak orang. Itu berat tu sampai haji lagi lah itu. Masih berat lagi, masih penuh dengan riak, takabur semua lagi. Itu macam mana ustaz? Anak orang semua berjaya, alhamdulillah. Bila kata anak dia berjaya, bukan pandai dia anak dia berjaya, alhamdulillah. Allah bagi. Allah bagi. Oi, semua aku tengok ni cabai hang tanam semua cantik. Alhamdulillah, syukur. Allah ya semua tu Allah bagi. Mana semua sembangnya Allah. Sembangnya Allah. Sembang tu, kemarin hang ni rumah ni kawan kita terbakar. Allah subhanallah, kesian apa nak buat. Kemarin hang jatuh motor kemarin. Allahu Akbar. Jatuh motor. Allahu Akbar, nak buat macam mana kan? Ni jatuh motor celaka. Apa cerita ni? Jadi yang nak pergi haji ni dia dah kena ingat Allah banyak. Kemudian semua dia bergantung dengan Allah. Semua sangkut dengan Allah. Semua sangkut dengan Allah. Kan? Anak dia gagal periksa, nak buat macam mana tu kata anak dia, tak apalah, takat gagal periksa ayah tak marah sangat, tapi kalau tak semayang ayah tak suka. Ini dah anak tak semayang tak apa, gagal periksa marah benar. Berjaya gagal tu yang menentukan Allah. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita usaha ikhtiar. Last kali penentuannya Allah. Kita usaha ikhtiar, dapat tak dapat keputusannya Allah. Kita bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah, ni buku ni semua ni. Kamu kalau tak nulis periksa jaga. Bila gagal, macam mana kamu boleh gagal? Buku ada semua, dah komplit dah semua. Nih, betul. Buku ada, tempat study ada, semua. Cikgu dah diberi semua. Semua dah ada. Alhamdulillah. Usaha ikhtiar dah lepas. Tapi akhir sekali, wa makaru wa makarallah. Manusia merancang, Allah merancang. Wallahu khairul makirin. Dan perancangan Allah sebaik-baik perancangan. Usaha ikhtiar semua buat. Penyudahnya sampai nak periksa otak cerdik semua. Sampai periksa demam. Fail. Macam mana anak aku ni usaha habis dah semua. Allah nak uji hang. Allah nak bagi tahu. Memang semua hang komplit ada. Tetapi penentuannya Allah subhanahu. Dia nak dua. Dia nak iktikad semua kita ni. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Jangan duk rasa bila kita usaha tak dapat, kita duk marah. Dia ni. Yang menentukan Allah. Yakin, pegang kuat-kuat. Baik. Buang sifat pemarah, buang. Takbur, sombong tu buang. Riak, ujub, saya cerita tadi tu buang. Jangan duk jadi sombong sangat dah. Jangan jadi ujub sangat dah. Pangkat besar antara mana pun. Alhamdulillah ada pangkat. Orang panggil, orang hormat hang. Tak apa. Sebagai hormat, menghormati dekat sama manusia ni, okey. Tapi janganlah hang sampai jadi besar diri. Hang jangan sampai orang tak panggil hang. Ada depan tu Datuk, orang tak panggil hang Datuk, terus marah. Tak ada masalah. Itu semua apa tu kelebihan Allah bagi atas muka bumi. Tak salah sombong sangatlah. Kita cerita dia. Boleh kau cakap itu? Boleh. Tuan-tuan boleh lah, tuan-tuan tak ada apa. Hak yang ada apa dia belum tentu lagi. Macam saya tak ada hairan. Hang panggil aku guru besar, kata guru besar aku tak hairan siapa tu. Baik. Yang ke-11 bertelagah. Yang ke-12 mengumpat. Kerja-kerja ni semua buang. Yang ke-13 mencela, memaki orang. Tak usah, buang-buang. Yang ke-14 menipu. Jangan duk buat kerja menipu dah. Jangan duk kerja cakap, jangan duk menipu. Semua tu sifat munafik kena buang. Idza haddasa kazaba. Bila dia cakap je kerja nak menipu. Ada tak? Ada. Orang dah biasa dah menipu. Kerja cakap je dah menipu. Kemarin hampir kenuri.
Oh, kemarin aku pergi kenduri. Padahal duduk di rumah. Dah tak pergi kenduri, cakap lah. Kemarin aku tak pergi, ada high sikit. Habis cerita. Ni dah kemarin aku pergi kenduri. Macam bilang kami pergi duduk sana lama, tak ada pun. Ada aku pergi kemarin. Lah, yang depa ni pergi daripada pukul 8 pagi balik 5 petang. Muka dia tak ada pun. Cuma tu saya cakap menipu. Kemarin aku tak dapat pergi, anilah ada high sikit. Tak habis cerita, orang kan nak marah apa? Kan? Ni pasal dia passion menipu, terus nak menipu. Siapa yang jenis passion itu tolong hentikan cakap menipu tu. Baik. Kedekut. Ni pun satu cerita lagi. Ada orang memang dia jenis memang kata banyak semua kena berubah sikitlah. Mana kena jadi pemurah sikitlah. Hak kedekut tu kena buang lah. Walaupun bagus juga, bukan tak bagus. Berapa dia genggam tak tiris. Simpan bagusnya. Tapi kena belajar sikit, pemurah sikit. Suka bersedekah, suka tolong orang. Dah belajar sikit lah. Okay. Yang ke-16, pengotor. Pengotor ni pun kena buang. Jangan jenis pengotor. Bahasa utara kata pengotor. Ada juga passion pengotor ni. Aduh. Jalan-jalan, tui, ludah. Tengah-tengah orang ramai ikut. Dan jalan-jalan lagi. Tengok tempat lah. Nak ludah ke, nak buang hingus ke, carilah. Masuk tandas ke apa ni dah. Depan orang, sah! Aduh, awak turut panggil ke tu? Dia tu memang gitu, memang pengotor. Jangan gitu Jadi tolong tuan-tuan. Ada, saya cakap ni semua saya dah jumpa. Orang lain biar ke orang. Kita jangan. Jangan. Hasad dengki. Ni banyak ni, busuk hati, hasad dengki apa semua macam-macam lah. Sampai sanggup pi cari apa tok bomo upah, apa buat kerja syirik sanggup. Yang nak pergi haji henti ke kerja lagu tu. Hentilah sudahlah tu. Hidup bukan lama, sekejap ya. Khianat berdendam. Udah. 9, perbuatan dan perkataan lara. Cuba kurang-kurangkan. Nak hilang terus tak boleh, kurang-kurangkan sampai hilang. Buruk sangka, tu sudah buruk sangka ke orang lah, tak ke orang lah. Baik. Menjauhi amalan syirik, khurafat dan bid'ah. Apa dia? Mengambil kelembu Kaabah bertujuan sebagai pelaris jualan dan menganggap ia satu keberkatan. Ada orang buat lagu ni tuan-tuan. Dia bawa gunting siap. Sampai dekat tu dia perap dia gunting sikit belum pakai. Nampak apa? Ini aku letak